Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah, tengah hari ini kita masih lagi diberi peluang datang ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan membicarakan sedikit perkara yang berkaitan dengan situasi pada esok harilah. Jadi esok dikatakan adalah hari wukuf bagi jemaah haji, akan berwukuf di Arafah. Hari wukuf jatuh pula esok pada hari Jumaat. Ada kelebihan yang tersendiri bila wukuf jatuh pada hari Jumaat. Kemudian adakah bila wukuf pada hari Jumaat ia dipanggil Haji Akbar? Apa makna Haji Akbar tu? Kita akan bincang sedikit insya-Allah pada hari ini. Ada catatan di sini saya bawa. Catatan ringkas ini membincangkan tajuk fadilat wukuf pada hari Jumaat. Ada kelebihanlah wukuf pada hari Jumaat berbanding wukuf pada hari yang lain. Macam esok jemaah haji, para hujaj wukuf pada hari Jumaat lah. Wukuf pada hari Jumaat mempunyai 10 keistimewaan berbanding dengan wukuf pada hari-hari yang lain. Ada 10 keistimewaan dia. Apa dia? Yang pertamanya, kerana berkumpul pada ketika itu 2 hari yang merupakan hari yang afdal. Yang pertamanya hari Jumaat. Hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Jadi itu hari yang berkatlah hari Jumaat. Ditambah satu lagi, hari wukuf. Manusia berhimpun di Arafah, manusia berhimpun di seluruh masjid untuk melaksanakan solat Jumaat. Jadi penghulu hari Jumaat dan juga wukuf pada hari Jumaat. Pertama. Yang kedua, ianya merupakan hari yang terdapat padanya waktu yang mustajab doa. Kebanyakan ulama mengatakan pada akhir hari selepas asar. Kebanyakan jemaah haji yang berada di Arafah berdiri berdoa dengan penuh tadarru', merendah diri kepada Allah. Jadi hari Jumaat itu sendiri sudah ada waktu yang sangat afdal untuk kita berdoa. Kebanyakan ulama mengatakan waktu antara 2 khutbah. Ini waktu yang afdal. Ya. Khatib berkhutbah pertama, rehat. Khutbah kedua, waktu rehat tu. Waktu khatib duduk itu antara waktu afdal untuk berdoa pada hari Jumaat. Satu. Lepas tu wukuf pula pada hari Jumaat, waktu yang paling afdal selepas asar. Selepas asar ni para hujaj akan berhimpun di Arafah. Pada waktu itu mereka berdiri dengan penuh rendah diri, tadarru' dan tawadhu', mereka berdoa kepada Allah. Jadi ada 2 waktu. Esok ada 2 waktu. Yang pertama masa Jumaat tu, yang kedua selepas asar. Ketika para hujaj berhimpun. Sebab itulah kalau boleh muslimat biar ada tak sekali dalam hidup kita ni kita boleh menunaikan solat Jumaat. Boleh bincang dengan tuan kuasa masjid ke, lagu mana nak buat, sediakan ruang untuk muslimat solat Jumaat. Kalau tak boleh tiap-tiap minggu pun, dalam sekali sebulan ada.
Biar kita dapat rasa. Pasal kalau kita tak pergi solat Jumaat, kita memang tidur waktu tu, ataupun buat kerja yang pelbagai. Walaupun sunat, tapi ada kelebihan bila kita juga melakukan solat Jumaat. Bagi lelaki wajiblah, bagi muslimat. Yang ketiga, ianya bersamaan dengan hari Rasulullah wukuf semasa mengerjakan haji selamat tinggal, haji perpisahan. Dan Rasulullah masa buat haji wada', hari wukuf juga jatuh pada hari Jumaat. Macam esok hari wukuf jatuh hari Jumaat. Yang keempat, berkumpulnya semua umat Islam di seluruh dunia mendengar khutbah dan solat Jumaat. Berbetulan juga dengan jemaah haji sedang berkumpul di Arafah. Maka terjadilah ijtima' umat Islam di masjid-masjid dalam keadaan mereka berdoa, bertadarru' dan juga perhimpunan para hujaj di padang Arafah. Nampak? Ini kelebihan wukuf pada hari Jumaat. Yang pertamanya kita umat Islam berhimpun di masjid. Yang keduanya para hujaj akan berhimpun di padang Arafah. Ada dua perhimpunan yang terbesar. Yang kelimanya, hari Jumaat merupakan hari raya mingguan kita, Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Dan hari Arafah adalah hari raya bagi jemaah haji yang berada di Arafah. Kerana itu mereka tidak disunatkan berpuasa di Arafah. Jadi orang yang tunai haji tak sunat puasa bagi dia. Kita saja yang tak tunai haji sunat puasa pada hari Arafah, hari wukuf. Hikmahnya agar mereka kuat untuk berdoa dan beribadat di Arafah. Ada juga pendapat yang mengatakan kerana ianya hari raya bagi ahli Arafah. Nampak? Jadi Jumaat raya mingguan kita berhimpun. Arafah seperti perayaan tahunan, hujaj para haji berhimpun di Arafah, hari wukuf. Keenam, bertepatan dengan hari yang Allah sempurnakan agamanya bagi hamba-Nya yang beriman dan menyempurnakan nikmat-Nya ke atasnya. Berdasarkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Aku cukupkan kepada kamu nikmatku untuk kamu. Dan aku redha Islam merupakan agama untuk kamu anuti. Jadi sempurnanya agama, cukupnya nikmat, redanya Allah, Islam menjadi agama kita, terjadi pada hari Jumaat. Turunnya ayat ini pada hari Jumaat. 7, ianya bertepatan dengan hari perhimpunan agung, hari kiamat yang akan berlaku pada hari Jumaat kelak. Hari kiamat juga hari Jumaat. Bila wallahu a'lam, tapi hari Jumaat. Kalau orang tanya bila kiamat, boleh jawablah hari Jumaat. Bila? Tak tahulah. Hari Jumaat. Yang ke-8, umat Islam biasanya akan melakukan ketaatan yang banyak pada malam dan hari Jumaat berbanding hari-hari yang lain. Biasa hari Jumaat ni kita banyak sikit aktiviti ibadah. Start malam Jumaat tu dengan yasinnya, dengan tahlil dak. Malam lain tak ada. Malam Jumaat lah penuh sikit masjid suraunya. Orang pergi sebab malam Jumaat. Esok-esokan harinya, yang kadang-kadang seminggu dah kita tak pergi masjid surau. Hari Jumaat pergilah masjid surau. Nampak? Pergi masjid untuk solat Jumaat. Hari Jumaat biasanya orang ataupun kalau ahli-ahli maksiat, ahli dosa penjenayah ni, mungkin bila datang Jumaat dia bimbang sikit kot. Dengan Jumaat ni slow sikit. Nak buat dosa pun hari Sabtu pula lah. Hari Jumaat orang panggil apa? Sekerat hari. Tapi hari ni tidak begitu kot. Orang sekarang nak buat jenayah masa solat Jumaat dia buat kan? Kedai-kedai yang kalau perempuan duk jaga, tutuplah solat Jumaat ni. Sebab semua orang lelaki pergi solat Jumaat, pencuri, perampok, penjenayah guna waktu ni untuk nak rompak kedai, rompak macam-macam lah. Bahaya sekarang. Dan manusia hari ni jahat sangat dah. Dan ni ditulis ni ketika manusia masih baik lah kot. Penjahat-penjahat pun dia hormat hari Jumaat. Sekarang tidak ada hormat dah. Yang ke-9,
bertepatan dengan hari tambahan nikmat bagi ahli syurga. Jadi kalau ahli syurga, bila hari Jumaat ni dia macam ada suatu kelebihan Allah beri. Para ahli syurga berhimpun di Wadi Afiyah. Setiap hari Jumaat, ahli syurga akan berhimpun di satu lembah, wadi lembah namanya Afiyah, dan diletakkan mimbar dari mutiara emas dan berbagai lagi kelebihan. Para ahli syurga menyebut tabarakallahu ta'ala bagi menzahirkan rasa syukur, rasa nikmat bila melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari Arafah terkena pada hari Jumaat, maka bertambahlah kemuliaan berbanding dengan hari yang lain. Yang ke-10, Allah menghampiri orang yang sedang berwukuf di Arafah pada petang hari, kemudian berbangga dengan hamba-Nya yang berwukuf kepada malaikat dengan firman-Nya, apa yang mereka mahu, yakni apa yang mereka mahu ketika datang ke Arafah, aku saksikan kamu wahai malaikatku bahawa aku telah mengampuni bagi mereka, mengampunkan dosa mereka. Allah Rabbi, Allah ni suka dah bila kita berdoa. Allah sangat suka hamba-hambanya yang berdoa. Wa qala rabbukumuni astajib. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berkata, berdoalah kepada aku, akan aku perkenankan. Allah suka kita berdoa. Tapi ada masa-masa yang kalau kita berdoa, Allah lagi suka. Allah lagi suka. Macam kita lah. Contoh macam kehidupan suami isteri. Seorang isteri sangat sukalah bila suami tu buat surprise, kejutan, beri hadiah sebagainya. Suka. Tiba-tiba kita beri hadiah, buat kejutan pada hari-hari yang tertentu. Buat kejutan, beri hadiah masa hari lahir, sambutan hari lahir isteri. Sangat suka. Buat kejutan, beri hadiah masa hari ulang tahun perkahwinan, anniversary. Beri hadiah tu suka dah. Tapi bila beri hadiah pada hari-hari yang tertentu, ulang tahun, perkahwinan, sambut hari lahir sebagainya, lagi suka. Begitulah Allah. Allah sangat suka hamba-hamba yang berdoa. Dan bila ada satu masa-masa yang berkat, yang afdal, kita berdoa, Allah lagi suka. Antaranya hari inilah, wukuf pada hari Jumaat ni. Maknanya esok hari Jumaat, hujjaj di sana sedang wukuf, kita perbanyakkan doa. Kerana hari ini Allah sangat-sangat suka bila hamba-Nya yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ibadat ni, dalam Islam ni, ada 3 benda lah yang kita kena ingat. 3 benda ni, kalau kita buat ibadat, pahala berganda. Dan kalau kita buat maksiat pada 3 benda ni, dosa juga berganda. 3 ni. Buat ibadat pada 3 ni, pahala berganda. Buat maksiat pada 3 ni, dosa juga berganda. Yang pertama, masa. Ada masa-masa yang berkat, masa-masa yang afdal. Bila kita buat ibadat pada masa-masa ini, pahala berganda. Dan bila kita buat maksiat pada masa-masa ini, dosa juga berganda. Contoh, dalam seminggu ada hari Jumaat. Hari yang berkat, hari yang afdal. Dalam setahun ada sebulan Ramadan, bulan yang berkat. Ada hari Arafah. Ada 10 pertama bulan Zulhijjah. Ada malam Qadar dalam Ramadan. Ini waktu-waktu yang berkat. Kalau kita buat ibadat pada waktu-waktu yang disebut tadi, pahala berganda. Tetapi kalau tersilap langkah, kita buat dosa, kita buat maksiat pada hari-hari yang tersebut tadi, dosanya juga akan berganda. Jadi nak buat dosa, kena fikir dulu. Tak pasal-pasal akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dibuat pada hari-hari yang afdal, hari-hari yang berkat. Pertamanya masa. Buat ibadat pada masa ni, pahala berganda. Buat maksiat pada masa ni, dosa berganda. Antaranya masa yang kita sebut tadi. Contohnya esok, hari wukuf, hari Jumaat, buat ibadat, pahala berganda. Buat maksiat, dosa berganda. Yang pertama masa. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat yang berkat, yang dipilih oleh agama. Bila kita buat ibadat pada tempat ini, pahala berganda. Bila buat maksiat pada tempat ini, dosa juga berganda.
Contoh yang terdekat dengan kita, masjid. Ya, masjid. Masjid ini apa? Baitullahi fil ardi, rumah Allah di atas muka bumi. Kita datang masjid niat iktikaf, solat, sedekah untuk masjid, baca Quran sebagainya. Hatta bagi orang yang beriktikaf, tidur dalam masjid dalam keadaan niat iktikaf boleh pahala tidur. Kan? Tapi bukan semua orang datang masjid buat ibadat. Ada orang datang masjid buat maksiat. Mencuri duit tabung masjid. Mencuri itu berdosa dah. Tapi kalau mencuri duit dari tabung masjid, berganda dosa dia. Kerana dia mencuri pada tempat yang berkat. Masjid, rumah Allah. Ya. Bukan hanya curi dah. Kalau orang tu datang semayangnya riak, nak tunjuk pada orang. Nah, semayang tu juga boleh jadi dosa, dan dosa itu berganda bila dia tak ikhlas melaksanakan ibadat kepada Allah. Masjid, tempat yang berkat. Majlis ilmu, tempat yang berkat. Nah, kalau di Mekah, di Madinah banyak. Nah, di Multazam, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, ya, di Jabal Rahmah, dekat Mekah sana. Ni tempat-tempat yang berkat. Di Madinah ada Raudhah, taman syurga tu. Bukan semua orang yang datang Mekah buat ibadat haji umrah. Ada orang datang buat jenayah. Pencuri ramai di Mekah. Tak. Penyeluk saku ni. Biasa sangatlah tu, utamanya muslimi ni. Tak. Kita pakai kain ihram tu. Dua lai kain, sakut bahu dengan ikat di pinggang. Lepas tu kita pakailah tali pinggang hapsul. Tak, tali pinggang tu. Ada poket sikit tadi dengan tu. Kita masuklah duit sikit. Lepas tu ada yang letak handphone lah dalam poket tali pinggang. Pergi tawaf, dah orang ramai tawaf. Lepas tu sa'i, Safa Marwah, siap tahlul, cukur potong rambut, cukur rambut ni, nak ambil handset, nak call, hilang dah. Dah hilang masa mana? Mesti hilang sama ada tawaf ataupun sa'i. Manusia pun tergamak buat maksiat. Mencuri di hadapan Kaabah. Mencuri ni berdosa dah, tapi mencuri depan Kaabah, Allah. Ya, lagilah dosa. Berganda dosa dia. Tempat yang berkat, yang afdal, buat ibadat pada tempat ini pahala berganda. Buat maksiat pada tempat ini dosa berganda. Pertama masa, kedua tempat, yang ketiga individu. Orang tu. Ada orang yang berkat. Allah beri kelebihan, dia ni berkat. Contoh mudah, ulama. Ulama berkatlah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ulama ni wali Allah. Ya. Kita kena ambil manfaat, belajar, mengaji dengan ulama. Bila buat baik pada ulama, masya-Allah, pahala berganda. Tapi ada orang dia hina ulama, dia kutuk ulama. Maki, fitnah ulama. Sampai tahap ada orang yang bunuh ulama. Berganda dosa tu. Sebab dia menyakiti wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya lagi ibu bapa. Ibu bapa merupakan orang yang berkat untuk kita. Kita kena buat baik pada mak ayah. Ya. Buat baik pada mak ayah, masya-Allah, pahala besar. Tapi bila buat jahat pada mak ayah, derhaka pada mak ayah, dosa juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan ayah. Ada juga anak yatim. Anak yatim, anak yang kematian ayahnya. Ya, anak yatim ni budak yang berkat. Agama pilih anak yatim. Agama pelihara anak yatim. Kita buat baik. Ada dua orang budak contoh. Budak ni ada mak ayah, budak ni yatim. Kita buat baik pada dua-dua orang. Pahala tak sama. Pahala buat baik pada budak yang yatim, anak yatim, lagi besar daripada kita buat baik pada anak yang sudah ada mak ayah. Dua orang budak, ada mak ayah, yatim. Kita buat zalim pada dua orang ni, dapat dosa. Tapi dosa yang berbeza. Buat zalim pada anak yatim, berganda, double dosa yang diberi oleh Allah. 3. Nampak? Tempat, masa, tempat, individu.
Buat ibadat pada 3 tempat ini dapat pahala berganda. Buat maksiat pada 3 tempat ini dosanya juga berganda. Wala'iyadzubillah. Nampak? Baik. Itu antara 10 kelebihan yang kita sebut bila berlakunya hari wukuf pada hari Jumaat. Contoh esok lah. Esok hari wukuf dan jatuh pada hari Jumaat. Kebiasaan di kalangan kita, bila disebut wukuf pada hari Jumaat, nescaya kita pun akan menyebut ia merupakan haji akbar. Ustaz tahniahlah, awak pergi haji tahun ni, wukuf hari Jumaat, dapat haji akbar. Dapat haji akbar. Betul ke dapat haji akbar ni? Betul ke wukuf jatuh hari Jumaat, jadi para hujjaj di sana dapat haji akbar? Betul ke? Ataupun kita hanya dengar dari mulut-mulut orang tu ucap, kita pun ucap, orang ni kata, kita pun kata. Lagu mana? Kalau kita lihat sepintas lalu, seolah-olah tak adil Allah. Dah orang pergi tahun lepas, wukuf hari Selasa contoh. Dia tak dapat haji akbar. Orang pergi tahun ni dapat haji akbar sebab wukuf hari Jumaat. Bagi orang yang jenis yang menilai lagu ni, pasal apa lagu tu? Sedap tahun ni lah, tahun lepas tak jadi, kena pergi pula. Habis duit pula. Padahal dia pergi tahun lepas dah haji dia. Kita tengok dari sudut tu, kita banding mudah-mudah. Tahun lepas wukuf hari Selasa, tahun ni wukuf hari Jumaat. Tahun ni haji akbar. Tahun lepas tak ada akbar. Ada. Yang pertamanya, kita kena buang akbar ke, kabir ke, asghar ke, buang dulu. Yang penting pergi haji ni haji yang mabrur. Itu kita nak. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah, kata Nabi. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi dia melainkan syurga. Orang yang boleh haji mabrur ni, syurga disediakan oleh Allah. Adapun haji akbar, kita tengok sedikit perbahasan. Betul ke kalau wukuf pada hari Jumaat macam esok hari, jadi para hujjaj di sana dapat haji akbar? Betul ataupun tidak? Tengok perbahasan ni. Baik. Ramai lagi umat Islam yang masih belum faham dan keliru tentang maksud haji akbar. Akbar makna besar lah. Besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Haji akbar, haji besar panggil. Haji pahala yang besar. Baik. Dengan tidak menafikan wukuf pada hari Jumaat ada kelebihan. Kita sebut tadi. Beberapa ciri kelebihan. Tapi yang haji akbar ni, betul ke? Istilah wukuf pada hari Jumaat macam esok kita panggil haji akbar. Tengok. Bagi setengah mereka, ia adalah apabila hari wukuf jatuh pada hari Jumaat. Esok ni. Di sini kita cuba lihat penjelasan tentang maknanya yang sebenar berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi yang sahih. Firman Allah Ta'ala, wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahawa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang munafik. At-Taubah ayat 3. Baik, ahli tafsir, ulama tafsir mentafsirkan ayat ini. Ayat ini menyebut al-hajjul akbar, haji akbar. Apa makna haji akbar? Nak mengikut ayat yang disebut tadi, At-Taubah ayat 3. Ulama tafsir. Ahli tafsir berbeza pendapat tentang makna haji akbar. Ada yang mengatakan haji akbar ialah hari raya Adha tu. Maknanya hari Ahad ni lah, hari raya tu. Hari raya 10 Zulhijjah. Itulah haji akbar. Ada yang mengatakan haji akbar ialah hari Arafah. Esok lah. Hari Arafah 9 Zulhijjah orang. Tak, kalau kita hari Sabtu tu lah. Pasal kita beza kan. Nanti kita akan bincang sikit. Dah masa ni. Baik. Macam dok dah je.
Ni pun panjang ni. Tak apalah, setakat dah. Ada yang mengatakan Haji Akbar pada hari Arafah, tetapi yang dimaksudkan Haji Akbar di sini adalah haji yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Nampak? Yang pertama kata Haji Akbar ialah hari raya haji. Hari Ahad ni raya haji. Yang kedua kata di sini hari Arafah lah pada 9 Zulhijjah. Tapi 9 Zulhijjah di sini maksudnya pada haji wada' zaman Nabi tu ya. Haji Akbar berlaku. Pasal memang ayat Quran turun pada hari tu pun. Jadi Haji Akbar dimaksudkan di sini ketika Nabi buat haji perpisahan, haji wada' tahun 9 Hijrah tu jatuh wukuf pada hari Jumaat, itulah Haji Akbar. Hak lain tak ada Haji Akbar. Dua pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan ketika berlaku haji ni Nabi mengarahkan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengarahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk membuat satu pengumuman kepada penduduk Makkah. Abu Bakar pun datang buat pengumuman, disebut la yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu fil baiti 'uryan. Selepas tahun ini orang musyrik tidak boleh datang haji lagi, dan orang yang telanjang tidak boleh lagi tawaf Kaabah. Jadi pada hari haji wada' 9 Zulhijjah, hari wukuf zaman Nabi tu, Nabi arahkan Abu Bakar buat pengumuman ni. Selepas saja tahun ini orang musyrik, orang kafir tak boleh lagi masuk Mekah. Dia menjadi tanah haram. Tanah haram. Tanah Mekah, tanah Madinah ni tanah haram. Orang kafir tak boleh masuk. Yang keduanya, orang yang telanjang tak boleh lagi tawaf Kaabah. Kita maklumkan masa zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah ni mereka tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf telanjang. Orang lelaki tawaf pada waktu siang, orang perempuan tawaf pada waktu malam. Pandai pula dia bagi tu. Tidak capur lelaki perempuan sekali tawaf. Lelaki siang, malam perempuan. Jadi orang lelaki pun ada kesempatan duduk celah-celah rumah pergi sekodang waktu malam. Nampak? Baik. Berdasarkan cerita di atas, maka makna Haji Akbar adalah hari di mana Abu Bakar membuat pengumuman kepada kaum muslimin. Pengumuman yang tadi tu. Itu maksud Haji Akbar. Tiga makna. Ini menunjukkan bahawa Haji Akbar adalah hari raya Adha, kerana Abu Bakar umum tu pada hari raya. Imam An-Nawawi menjelaskan. Imam Nawawi ni ulama Syafi'i lah. Ulama yang bermazhab Syafi'i. Dia kata apa? Hari raya Adha adalah hari Haji Akbar, berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Kata lagi Imam Nawawi, ulama berselisih pendapat mengenai apa yang dimaksudkan Haji Akbar. Ada yang mengatakan hari Arafah. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i dan majoriti ulama berpendapat Haji Akbar adalah hari raya haji 10 Zulhijjah tu. Sebagian ulama menjelaskan di mana Haji Akbar untuk membezakan dengan Haji Asghar, iaitu umrah, haji kecil. Jadi beberapa pendapat yang disebut ini tidak langsung menyebut Haji Akbar ialah haji yang mana hari wukufnya jatuh pada hari Jumaat. Contoh macam esok. Haji Akbar yang pertama kata hari raya haji. Hari raya haji. Ini pertama. Maknanya hari Ahad lah. Hari Ahad itu Haji Akbar. Yang kedua kata memang hari Arafah. Hari Arafah yang mana jatuh wukuf pada hari Jumaat. Cumanya hak zaman Nabi dulu je. Masa 9 Zulhijjah tu, tahun 9 Zulhijjah tahun 9 Hijrah, Nabi buat haji wada', wukuf pada hari Jumaat, itulah haji wada'. Yang lain itulah Haji Akbar. Tak ada dah Haji Akbar selepas daripada itu. Yang ketiga pula berpendapat cerita mana Abu Bakar buat pengumuman tadi. Selepas ini orang musyrik, kafir tidak boleh masuk Mekah, dan
orang telanjang tak boleh lagi tawaf Kaabah. Jadi itu haji akbar kerana telah diisytiharkan Mekah merupakan kawasan haram, tanah haram, orang kafir tak boleh masuk. Nah, yang keempat pula berpendapat haji akbar ialah untuk membezakan dengan haji asghar. Apa dia haji asghar? Haji asghar itu umrah. Haji akbar itu haji yang biasa itulah. Sebab biasanya orang akan pergi haji mesti dia buat umrah. Takkan nak buat haji saja kan? Umrah pun ada dibuat. Jadi umrah tu dipanggil haji asghar, haji kecil. Ada haji yang dia buat tu, itulah haji akbar bagi dia. Nampak? Ulama juga berbeza pendapat tentang makna haji asghar. Majoriti ulama berpendapat bahawa haji asghar adalah umrah. Ada juga yang mengatakan haji asghar adalah hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan haji akbar adalah Idul Adha. Kerana pada hari Idul Adha dilakukan penyempurnaan amalan manasik haji yang belum dilakukan. Ada juga berpendapat haji asghar 9 Zulhijjah, haji akbar 10 Zulhijjah hari raya. Faham tak ni? Faham? Faham tak apa? Dari keterangan di atas dapat kita buat kesimpulan bahawa dinamakan haji akbar pada asasnya adalah untuk membezakan dengan umrah atau dengan kegiatan haji yang lain. Bahkan langsung tiada disebut dan tiada hubungannya dengan wukuf yang jatuh pada hari Jumaat. Suatu kefahaman yang mesti diperbetulkan. Ya. Wukuf pada hari Jumaat macam esok bukan lagi dipanggil haji akbar. Ya. Haji akbar boleh berlaku tiap-tiap tahun. Pasal apa? Sebab kata ulama, hari raya haji itu haji akbar. Nah, raya haji itu maknanya hari Ahad ni, itulah haji akbar. Nah, 9 Zulhijjah haji asghar. Nah, ataupun haji yang kita buat haji itulah haji akbar, umrah itu haji asghar. Jadi kita kena jelas berkenaan dengan perbahasan apakah maksud haji akbar. Nampak? Jadi tak usah duk rasa rugilah. Tak usah duk rasa Allah seronoknya dapat pergi tahun ni, orang pergi haji tahun ni dapat haji akbar. Tidak, kalau pergi tahun depan pun takdir jatuh hari wukuf hari lain, tak, kita pun ada peluang dapat haji akbar. Kita pun ada peluang. Dengan tidak menafikan kelebihan wukuf pada hari Jumaat tadi. Ada 10 kelebihan. Ada kelebihan. Tapi tak boleh kita mengatakan wukuf pada hari Jumaat macam esok dapat haji akbar. Tidak. Yang penting sebenarnya kita nak mendapat haji mabrur. Itu yang sangat penting. Haji yang diterima oleh Allah. Bukan haji malburu. Bukan. Baik. Itu isu yang berkaitan dengan kelebihan wukuf pada hari Jumaat esoklah, dan juga pengertian makna haji akbar. Satu lagi perbahasan yang timbul macam kita ni lah. Sebab di Mekah esok dah 9 Zulhijjah, kita masih lagi 8 Zulhijjah. Hari Sabtu dah raya lagi, Mekah raya dah. Jadi kita raya hari Ahad. Lagu mana ni ustaz? Pening ni. Kita nak puasa hak mana sih? Bagi orang nak puasa. Bagi orang yang malah puasa kita pun 9 Zulhijjah kita puasa. Hari Sabtu ni. Kalau boleh puasalah. Cuti belaka ni hari Sabtu boleh puasa. Pasal sangat besar kelebihan orang yang berpuasa pada hari 9 Zulhijjah. Ataupun hari wukuf lah. Hari wukuf. Baik. Bertembung dah. Esok 9 Zulhijjah di Mekah hari wukuf. Kita baru 8. Kita 9 Zulhijjah hari Sabtu. Macam mana ni ustaz? Kita nak ikut Mekah ke? Kita nak ikut tempat kita ni? Baik. Berkaitan dengan perbahasan isu tarikh, hari bulan, keluar anak bulan, nampak anak bulan ataupun tidak, itu dibahaskan dalam waqi'iyah, mengikut keadaan setempat. Ya, Mekah cara tempat dia tengok anak bulan, kita tempat kita dengan berpandukan anak bulan. Kita pun lama dah tahu benda ni. Kalau Ramadan tu kadang-kadang kita puasa, Mekah dah puasa lagi.
kita raya Mekah kadang-kadang raya dah kemarin. Tak. Itu raya puasa apa semua. Tak. Begitulah dengan haji ni, sama tak? Masa 28 ataupun 29 Zulqa'dah baru-baru ni, tak, sebelum nak masuk Zulhijjah tu dah tengok 6 bulan, mungkin tak nampak. Sebab tu jadi lewat sehari tu. Lewat sehari ataupun perkiraan ilmu falak yang mengakibatkan lewat sehari. Tak, Mekah jadi awal sehari. Jadi bagi kita persoalannya orang nak hak timbul sekarang ni orang nak puasa. Tak, sebab takut kalau puasa hari Sabtu Mekah raya dah. Hari raya ni haram puasa. Tak, macam mana kita nak puasa hari Sabtu di sini? Tak. Perkiraan kita ialah mengikut perkiraan setempat. Bukannya kita ikut Mekah. Nampak, ini perbahasan yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Kalau ulama-ulama hak kita sebut hak Arab mungkin tak kenal. Saya sebut hak Melayu lah. Antaranya Dr. Abdul Basit, antaranya apa nama ni, Syekh Zainul Asri, antaranya Maulana Asri di Kelantan, dan kebanyakan para ulama. Kalau hak glamour sikit, Ustaz Said Qadir Al-Jufri juga menyebut perkara yang sama. Ulama-ulama di Malaysia ni mereka mengatakan ikut takwim Malaysia. Jadi untuk yang nak berpuasa ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama yang paling afdal. Kita puasa 3 hari. Hari ni puasa sebab hari ni kami sunat puasa. Dalam Zulhijjah pula banyak pahala lah. Esok Jumaat kita puasa jugalah. Sebab mungkin ada orang nak meraihkan, orang di sana wukuf, kita pun puasa Jumaat. Kemudian Sabtu pun kita puasa. Pasal kita itulah 9 Zulhijjah bagi kita. Puasa sehari sebelum raya 9 Zulhijjah. Jadi orang nak ambil pahala penuh, puasa 3 hari direct. Hari ni, esok, lusa. Tak mampu, hari ni dah berbuka Ustaz kabur zuhur. Kalau kabur semalam sempat lagi saya sahur. Nak puasa esok dan lusa. Esok dan lusa. Esok niat puasa 8 Zulhijjah lah. Dan dalam masa yang sama kita nak meraihkan orang yang wukuf di Arafah sana. Dan 9 Zulhijjah Sabtu niat macam biasa. 9 Zulhijjah. Malah juga tak sempat. Esok banyak kerja. Kita pun kerja di sini esok hari Jumaat. Hari Sabtu. Hari Sabtu pastikan puasa. Wajibkan diri kita, keluarga kita kalau boleh puasa hari Sabtu. Yang pahala besarnya 3 hari direct. Tak sempat, tak mampu 2 hari, esok lusa. Yang ketiga, puasalah pada hari Sabtu, sehari sebelum raya tu. Sangat besar. Diampunkan dosa sepanjang tahun yang sebelum, setahun yang sebelum, dan setahun yang akan datang. Ini kelebihan puasa pada hari 9 Zulhijjah. Yang keempat, yang paling cerai, langsung tak puasa. Muduk pandai balah you. Apa ni? Mekah hari Jumaat, tiba-tiba kita hari Sabtu. Ni pening belaka ni. Buat kerja lagu ni. Dia marah. Pandai marah. Puasa, nanti dululah Ustaz. Puasa semulalah tahun depan. Itu tak kena. Yang penting, kita puasa. Kita puasa paling kurang pada hari Sabtu. Hari Ahad kita raya. Tak boleh puasa dah. 4 hari haram puasa dah. Ahad, raya, Isnin, Selasa, Rabu. Ayyamut Tasyrik 3 hari. Apa nama ni? Haram kita puasa 4 hari. Jadi hari Sabtu tu puasa. Baik, 3 perbahasan. Sempat rupanya masa. Ada soalan tak? Berkenaan dengan isu wukuf hari Jumaat, isu haji akbar dan isu puasa ataupun berkaitan dengan korban lah raya haji. Tak ada soalan. Satu lagi saya macam saya kata Isnin Selasa Rabu haram puasa. Kalau orang biasa puasa Senin Khamis kalau Isnin tu puasa. Tak boleh lah. Sebab hari Isnin tu jatuh pada hari tasyrik. Jadi tak boleh puasa hari Isnin tu. Jadi Ahad raya, Isnin, Selasa, Rabu tak boleh puasa. Haram puasa. Sebab itu hari tasyrik. Hari yang telah disyariatkan tak boleh kita berpuasa. Nampak? Allahu'alam. Ada lagi soalan? Ya. Saya tentang korban ya. Ya. Kita daging korban kita bagi pada 3.
3. Ada tiga bahagian lah. Kita ambil 1/3 fakir miskin dan juga orang yang biasa lah, untuk agihkan daging ni tadi. Jadi masalah yang timbul sekarang ni, persoalan dia adalah kita nak mencari fakir miskin. Mungkin tempat kita duduk ni tak ada. Jadi bahagian tu dah jadi 2. Mana fakir miskin tu tak dapat, cuma kita ambil bahagian kita sebagai yang berkorban, dan yang satu lagi kita bagi pada orang yang biasa lah, orang yang mampu apa semua. Sedangkan daging tu tak dapat kita bagi pada fakir miskin. Jadi macam mana kira tu tak? Baik, Allah mengetahui niat kita lah. Ya. Kita dah sembelih, masuk korban, memang niat kita nak bagi dah. Tapi ialah dalam keadaan hidup di Kuala Lumpur ni, kadang-kadang jiran sebelah pun kita tak kenal. Nama pun tak kenal sebagainya. Kita dah cuba mencari, tak jumpa juga. Maknanya nak cari tu memang bersungguh-sungguh dah lah cari miskin. Tak jumpa. Baiklah, setakat yang kita mampu bagi. Ambil kita sikit makan, yang lebih tu kita bagi setakat yang kita jumpa lah. Dan walaupun mungkin kita tersilap bagi pada orang kaya, tapi dengan syarat kita dah mencari, tak jumpa. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak menilainya. Tidak ada masalah. Kita tak perlu memberat-beratkan agama sampai memang nak kena cari sungguh. Tak nak kena posting raung satu bandar sebagainya, tak jumpa juga, cari lagi. Tak perlulah begitu. Itu menyusahkan. Setakat kita kenal, tanya orang sikit, kamu kenal ke orang miskin mana? Kamu tahu ke? Setakat kita mampu jumpa, kita beri. Tidak ada masalah. Jangan kita membebankan. Allahu a'lam. Lagi jiran yang non-muslim ni. Jiran non-muslim ini khilaf. Tak khilaf. Kalau siapa-siapa yang biasa ikut Ustaz Azhar kata tak boleh. Ustaz Azhar kata tak boleh. Tapi saya mendengar penjelasan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia mengikut suasana setempat kita. Kita ni merupakan negara yang bercampur dengan orang-orang agama lain. Dengan niat dakwah boleh. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita kalau kita buat, biasa saya jumpa masa jamuan lah, jamuan korban ataupun akikah, siap tulis pada buffet tu daging akikah. Kalau kawan Cina kita mari, ni tak boleh ambil ni daging akikah. Kalau kena pada saya berasati, ambuh tak boleh makan daging ni. Padahal dia nak rasa waktu lah, waktu kok sedap lagi kok. Jadi sempena dengan niat dakwah kita. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebenarnya. Tak boleh, tidak ada masalah. Tapi ada khilaf lagi tu. Kalau ikut pendapat Yayasan memang tak boleh. Terpulang. Tapi kalau tanya saya, elok dibahagikan dengan niat dakwah. Dia boleh rasa daging kita pun tidak ada rasa jurang yang jauh sangat antara kita dengan non-muslim. Itu dia. Allahu a'lam. Ada lagi soalan? Biasa orang tanya juga tentang takbir raya. 4 hari itu memang sunat takbir. Takbir ni terbahagi kepada 2, takbir mutlak dengan takbir muqayyad. Apa beza mutlak dengan muqayyad? Mutlak ni sepanjang masa. Dia akan bermula pada hari Sabtu ni maghrib tu. Sabtu maghrib sampailah keesokan hari Ahad selepas solat raya, selepas khutbah raya. Waktu itu takbir rayanya takbir mutlak. Apa maksud mutlak? 24 jam tanpa henti. Rally lah, rally takbir kita akan buat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Start maghrib sampai keesokan Ahadnya, selepas khatib turun khutbah. Khutbah raya tu. Lepas pada tu hari selepas khutbah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari setengah lagi tu takbir muqayyad. Takbir yang terekat maknanya kita takbir setiap selepas solat fardu. Sampailah Ahad raya, Isnin, Selasa, Rabu, sampai hari Rabu waktu asar. Itu last. Maghrib tak kira dah, sebab maghrib tu masuk air Khamis. Itu beza takbir mutlak dan juga takbir
muqayyad. Mutlak maknanya berterusan. Dia tidak terikat dengan waktu. Muqayyad tadi terikat dengan waktu. Dia kait. Muqayyad dia kait. Kita banyak guna bahasa Arab sebenarnya. Tak muqayyad kait. Tak kait, ada kait dengan waktu. Mutlak tidak ada kaitan setiap masa. Macam air mutlak. Air mutlak, air yang tidak ada kaitan dengan benda lain. Kita masuk teh je, air terikat dengan teh dah. Air teh. Dah air Milo. Air Radik, mai secawan. Dah. Kalau air mutlak, air suci. Tak terikat dengan benda-benda lain. Ada soalan lagi? Tentang takbir ni tadi. Ya. Kebanyakan tempat, terutama di kampung-kampung, selepas maghrib dan selepas isyak ni dia orang ada takbir rumah-rumah sepanjang hari tasrik. Dia apa macam mana dia? Allahu a'lam lah dia buat lagu mana. Cuma dia nak bertakbir tu tak payah marah lah. Tak payah marah, bukan nak buat konsert, nak berjoget apa, nak takbir. Silalah. Cuma kalau ikut kaedah ni tak betul lah. Tak betul. Ia muqayyad setiap, ataupun mungkin kita boleh masukkan tajuk dah lepas solat isyak, lepas solat maghrib. Jadi takbir di masjid tu pergi ke rumah. Jadi mungkin takbir di rumah orang-orang tu dibuat selepas solat maghrib. Mungkin boleh kaitkan di situ. Tak ada masalah lah. Boleh sebenarnya. Jangan marah orang nak takbir ni. Nak joget tu sabar kita nak marah pun. Nak takbir ni silakan, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Ada lagi? Muslimat tak ada. Masuk korban kan? Masuk korban. Apa nama ni kita maklum tu, kuku jangan potong semua selepas kita selesai menyembelih binatang korban kita. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni insya-Allah. Mudah-mudahan segala ibadat kita, segala apa yang kita buat ni mendapat kelebihan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, insya-Allah esoknya ada satu rombongan daripada NGO Yayasan Amal Malaysia. Yayasan Amal Malaysia akan pergi ke Sudan, melaksanakan ibadat korban di Sudan. Di Sudan tempat orang miskin lah, sangat miskin di Sudan. Jadi untuk korban tu dah cukup. Kita dah dapat sasaran kita, targetnya 100 ekor lembu. Dah cukup sebenarnya, alhamdulillah cukup dah. Cumanya di sana juga di samping korban kita buat jualan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran sebab tahun lepas saya dah pergi dengan grup Yayasan Amal ni pergi korban, dan kita ziarahlah madrasah ma'had di sana. Pelajar-pelajarnya kata-katanya mengaji Quran tak ada. Quran tak sampai di sana. Jadi guru yang mengajar, sama ada dia mengajar dengan sebutan ataupun guru tersebut akan tulis atas tanah Quran tu. Sangat dhaif ya. Ada lagi orang Islam belajar tulis Quran atas tanah. Tak tulis satu-satu. Jadi bila kita melihat kedhaifan sebegitu, kita balik tahun lepas, tahun ni kita buat satu projek nak beli Quran dan wakaf. Beli Quran dan wakaf untuk pelajar-pelajar di Sudan. Di Sudan lah. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh lepas ni wakaf. Untuk niat wakaf satu nuskah tu harga RM30. Tapi ikut kita lah. Tak berapa nak beri pun ikut pandai. Tak semestinya RM30 untuk satu nuskah Quran ni. Tak semestinya ikut pandai kita. Kemudian raya pertama, kedua di Sudan. Keesokan raya ketiga akan bergerak pergi ke Jordan. Jordan ni pula untuk membantu pelarian Syria yang berada di Jordan. Tuan-tuan, bila berlaku isu Gaza baru-baru ni, sekarang isu di Yaman pula, jadi dunia seolah-olah melupakan Syria. Jadi senyap sekejap isu Syria ni. Orang tak punya mana bantuan pun kurang. Bantuan tu penting, bantuan kurang. Jadi kita nak cari balik pasal peperangan di Syria masih berlarutan. Tak berperang lagi, kematian masih ada di Syria. Jadi pelarian masih ada di Jordan, di Turki dan sebagainya, masih memerlukan derma dan semangat kita. Jadi saya bukalah siapa-siapa nak wakaf Quran,
nak derma untuk pelajaran syariah, dipersilakan, insya-Allah kita bantu. Esok ada dalam 6 orang akan pergi. Antaranya Imam Muda Fakhrul. Kenal kan Imam Muda Fakhrul tu? Jadi Imam Muda Astro tu lah, dia akan pergi juga. Nak saya wakil ke dia ni untuk cari sedikit derma ataupun dana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.